نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. Okay, jadi insya-Allah kita baca sikit Bidayatul Hidayah ni bahagian akhir. Penutup kita baca esok serentak dengan intahanya Ta'limul Muta'allim. Jadi besok dua-dua sekali khatam. Okay? So kalau mau habiskan malam ni macam tak sempat juga. Boleh insya-Allah? Boleh insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Ini bab yang terakhir sudah ni Alim. Bab yang terakhir sudah. Tak lama lagi masuk penutup. Dan jadikanlah dirimu seperti perkataan ahli hikmah. Siapa dia ahli hikmah? Ahli at-tasawuf, orang-orang yang menceburkan diri mereka di dalam bidang kesufian. Di dalam bidang pembersihan hati, at-tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Okey. Apa sufi ni? Antum tahu tak sufi ni diambil daripada perkataan apa? Sebahagian ulama menyebutkan sufi ni diambil daripada perkataan safa ataupun diambil daripada perkataan sufi juga. Yang maksudnya yang lembut ataupun yang berbulu. Zaman dahulu, sufi-sufi zaman dahulu, pakaian dalam, bahagian dalam mereka yang berbulu-bulu. Yang kalau dipakai dalam keadaan, kalau antum pakai, antum tidak akan selesa. Jadi kenapa dorang pakai pakaian itu? Dorang pakai supaya apa? Supaya mereka tidur dalam keadaan tidak selesa. Apabila tidak selesa, menyebabkan mereka akan bangun daripada tidur dan terus melaksanakan ibadah sampai ke subuh esoknya. Itu sifat mereka. Mereka tidak mau tenggelam di dalam kenikmatan tidur ataupun tenggelam dalam kenikmatan rehat. Sebab bagi mereka tidur yang sebenar di dalam kubur nanti, rehat yang sebenar di dalam kubur nanti. Faham? Jadi sifat mereka ni macam mana? Tidak mahu merasa nikmat sewaktu di dunia. Sebab Nabi dalam hadis sudah berjanji, dalam hadisnya dia kata apa? Orang yang merasa nikmat di dunia akan merasa azab di hari akhirat, dan orang yang merasa azab di dunia akan merasa nikmat di hari akhirat kelak. Mafhum? Jadi mereka pakai pakaian berbulu ni supaya rasa tidak selesa dengan kehidupan mereka. Jadi malam mereka akan bangun dan berqiyamul lail, berhadapan dengan Allah. Okey? Apa kata ahli hikmah? Berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis. Macam mana muka yang manis, Haikal? Pusing sikit. Pusing. Buat muka manis sikit. Muka manis. Okey ya. Tu macam pahit tu, tak nampak? Macam pahit tu, bukan manis tu. Okey? Berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis. Maksud dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'an an talqa akhaka biwajhin apa ni? Allahumma shalli ala Muhammad. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu meremehkan apapun kebaikan yang kamu lakukan. Walau antalqa akhaka, walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang tersenyum. Faham? Maknanya ada orang yang masuk syurga nanti bukan sebab solat dia. Ada orang yang masuk syurga nanti bukan kerana puasa sunat dia. Ada orang yang masuk syurga nanti bukan kerana zakatnya, umrahnya dan hajinya. Ada orang yang dia puasa sembahyang, Allah tak tengok semua tu. Semua tu Allah tak lihat, Allah tak tengok. Tapi dia masuk syurga sebab satu saja.
Sebab setiap kali dia jumpa orang, dia akan tersenyum. Itu saja. Nampak? Jadi kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Tapi senyuman begini menjengkelkan ni. Faham? Ingat tak? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu meremehkan apa sahaja pun kebaikan. Walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang tersenyum ataupun wajah yang gembira. Okey? Tetapi kamu senyum tu bukan kerana hina dan takut terhadap mereka. Okay? Senyum dengan kerana mau mengamalkan hadis Nabi. Bas, itu saja dia punya illah. Itu saja dia punya sebab, alasan dia. Dan mantapkanlah dirimu, tetapi bukan kerana sombong. Dan rendahkanlah dirimu, tetapi bukan kerana hina. Tinggi bukan kerana sombong, rendah bukan kerana hina. Okey? Tidak sombong mereka yang tidak akan rendah mereka yang merendahkan diri, dan tidak akan tinggi mereka yang meninggikan diri. Okay? Yang akan tinggi ialah mereka yang merendahkan diri, yang akan rendah ialah mereka yang meninggikan diri. Jelas? Itu mafhum mukhalafah. Dan hendaklah engkau menjaga kesederhanaan di dalam segala urusanmu. Tadi kata khairul umuri awsatuha, ya kan? Sebaik-baik umur, sebaik-baik urusan ialah yang pertengahan, tidak terlalu berlebih, tidak terlalu berkurang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu sebaik-baik urusan. Kerana sesuatu yang kurang ataupun lebih, itu hikmahnya kenapa kita wuduk diperintahkan 3 kali. Faham? Ketika solat bacaan tasbih kita 3 kali, tidak lebih dan tidak kurang. Antum kalau berwuduk ambil satu saja basuhan sekali saja, apa hukum dia? Makruh. Antum lebih daripada 3, apa hukum dia? Makruh. Secara tidak langsung Nabi mau ajar kita mu'tadil, bersederhana. Tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang. Faham ni? Itu. Sebab apa? Sebab Nabi kata sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah syair, alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqu ila nahjis sirati gawimun wala taku fiha mufritan wa mufarritan fa inna kila halal umuri dhamimun. Dia kata apa? Hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu. Keseimbangan maksud dia. Pertengahan ni dengan makna keseimbangan di dalam segala urusan. Maknanya, misal mau ketawa, boleh. Jangan juga ketawa berlebihan dan jangan juga serius betul. Faham ni? Jadi seimbang di situ. Mau marah, jangan terlampau marah. Hendak juga simpan perasaan tu. Benda tu akan menyebabkan sakit nanti bahagian dalam. Jelas, ha? Kerana pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebahagiaan. Dalam kitab Ustaz kebahagiaan. Dalam menuju ke kebahagiaan. Okey. Maka janganlah engkau berlebihan atau kurang kerana kedua-duanya adalah tercela. Okey. Bahagia ni akan dapat di mana? Neraka pun akhirat juga. Bila sebut Al-Quranul Karim, apabila sebut tentang bahagia, okey? Apabila sebut tentang bahagia, bila sebut tentang bahagia, Allah akan sebut tentang syurga. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati. Dan adapun mereka-mereka yang berbahagia, mereka akan berada di dalam syurga. Sebut bahagia, syurga. Sebut bahagia, syurga. Setiap kali ada ayat tentang bahagia, Allah akan gantikan dengan perkataan syurga. Allah mau beritahu kepada kita, hakikat kebahagiaan sebenar hanya kamu akan dapat di syurga. Faham? Dunia ni antum tidak akan dapat rasa bahagia juga, tapi bahagianya fana. Faham? Bahagianya sementara dan akan musnah. Tapi bahagia di sana, bahagia selama-lamanya. Bahagia yang tidak ada mati lagi selepas itu. Abadan abadah. Selama-lamanya. Dan jangan engkau memandang hebatlah ni, terhadap dirimu, dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan
dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang berhimpun kecuali apabila engkau mempunyai hajat. Faham? Dan apabila engkau duduk bersama orang ramai. Ini dia bagi tahu adab, sebenarnya dia bagi tahu kepada kita adab bergaul dan adab ketika berada di dalam perjalanan secara tidak langsung. Okey? Mana kalau kamu tengok ada orang berkumpul ramai-ramai kan? Kalau tidak ada manfaatnya jangan antum singgah. Faham? Kalau tidak ada manfaatnya antum jangan singgah. Sebab apa? Kemarin Ustaz beritahu. Sebab apa? Siapa ingat? Kemarin Ustaz beritahu. Sebab apa kita tidak boleh singgah di dalam mana-mana majlis yang tidak memberi manfaat? Sebab apa? Haikal, mau pusing lagi ke kamera? Sebab apa? Sebab ia akan melamakan lagi antum punya proses penghisaban di hari akhirat. Itu sih ya, tak ada lain. Faham? Jangan antum kau tengok orang-orang lepak, antum pun duduk situ. Faham? Itu akan melambatkan proses hisab antum nanti di hari akhirat. Melamakan lagi. Tengok ni apa dia kata. Maka janganlah engkau angkatkan kakimu dan jangan angkatkan kaki ni maksudnya apa? Maksudnya kalau ada orang di hadapan kita, jangan kita angkat kaki kita sehingga menjulur kepada orang tersebut. Faham? 1. Dan jangan engkau menyilang jari-jarimu. Maksudnya kalau ada orang jangan antum silangkan jari-jarimu ataupun antum buat berpeluk tubuh seperti mana orang-orang kenamaan. Faham ni? Kecuali antum sejuk dan sebagainya. Okey, 2. Dan jangan engkau suka memainkan janggutmu. Ini bila ni? Bukan, ada solat. Ini kita bincang pasal hak dengan adab-adab dengan orang yang kita kenali tapi bukan sahabat karib ni. Kenapa? Supaya apa? Supaya antum tidak terlihat menunjukkan sifat warak tu. Sifat alim konon. Faham? Orang cerita, apa tadi kau cakap? Bukan yang tadi tu. Harus. Wah, mana Kevin? Faham ni? Jangan antum terlampau bermain-main dengan janggut. Okey? Dan jangan engkau mencungkil gigimu, termasuk juga bersiwak di hadapan orang. Faham Mazlan? Okey? Mencungkil gigi ataupun bersiwak di hadapan orang. Macam ada satu orang pelajar, dia duduk di hadapan syekhnya di dalam satu majlis ilmu. Maka pelajar itu pun syekh tengah mengajar, dia pun bersugi. Sambil syekh mengajar ni sambil dia bersugi. Okey? Jadi syekh ni dia akan terganggu dengan pergerakan budak tu. Main sugi-sugi begini apa semua. Jadi syekh tu larang. Dia kata, tolong jangan bersugi di hadapan orang ramai. Okey? Jadi budak tu pun dia pergi bidas syekh tu. Dia kata apa? Ini kan sunnah Nabi. Bukankah Nabi bersabda, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli salah ataupun inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersugi. Jadi ini siwak merupakan sunnah. Jadi syekh tu pun diam. Bila syekh tu diam, syekh tu kata, wahai tuan, bukankah mencabut bulu kemaluan juga sunnah? Kenapa tidak buat depan-depan ni? Wah, jadi syekh ni, dia tidak payah pakai dalil yang macam budak tu. Faham? Dia guna logik akalan saja. Ada sunnah yang kita kena buat di hadapan orang yang dipanggil sebagai sunnah syiar. Sunnah yang perlu disyiarkan. Misal apa? Azan. Azan sunnah Nabi yang perlu disyiarkan. Solat berjemaah, itu sunnah Nabi yang perlu disyiarkan. Jadi ada sunnah yang perlu wajib untuk disyiarkan, ada sunnah yang tak patut, yang tak perlu pun disyiarkan. Macam tahajud. Faham? Lepas tahajud, alhamdulillah dan tahajud. Faham? Pintu syurga terbuka buatku. Begitu. Faham ni? Itu sunnah kan? Sunnah ke tahajud? Sunnah. Yang tak sunnahnya dia pergi syiarkan dia punya sunnah tu. Maka jadilah bid'ah benda tu. Faham ni? Jadi ada sunnah yang perlu disyiarkan, ada sunnah yang tidak perlu bersugi sunnah. Sunnah yang antum perlu buat, yang antum perlu syiarkan pada diri antum, bukan pada orang lain. Faham ni? Jadi bersugi, mencungkil gigi, itu semua tidak patut dilakukan di hadapan orang. Okey?
Walaupun ada ulama mengatakan mencungkil gigi itu boleh buat di hadapan orang tapi dengan tutup. Tetapi kata para ulama itu khilaful adab, khilaful aula, bertentangan dengan yang lebih utama. Okay? Yang lebih utamanya tinggalkan terus. Antum boleh buat, boleh, tak ada masalah sebab antum tutup, kan? Tapi itu pun kata ulama khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Kalau ada yang lebih utama, kenapa mau ambil yang kedua? Faham? Begitu. Okay? Mencungkil gigimu atau mengorek lubang hidungmu, okay? Dengan jari. Memanglah dengan jari, mana ada dengan bor. Mama ada orang korek hidung dengan bor. Okay? Dan mengorek lubang hidungmu. Yang betul mengorek lubang hidung, bukan mengorek tai hidung. Faham? Itu berbeza tuh. Banyak orang cakap, korek tai hidung. Kan korek tai hidung, sudah keluar. Korek tai hidung ni maknanya, tainya tu sudah antum dapat, antum pergi korek. Faham? Kalau korek hidung, itu betul. Faham ni? Nazri. Ni budak-budak ibdas ni. Yang selalu buat, apa namanya? Itulah. Malas aku mau cakap. Atau mengorek lubang hidungmu dengan jari. Okay? Dengan jari sendiri pun tidak boleh depong. Apatah lagi dengan jari kawan. Buat prank dan sebagainya. Coba tutup mukamu, coba tutup matamu. Dia pun kau tengok, kau rasa apa ni? Faham? Dia pun ambil tangan kawannya. Nah, apa kau rasa? Faham? Coba jilat. Dan jangan terlalu banyak meludah. Jangan terlalu banyak meludah atau mengeluarkan kahak. Okay? Apa? Gelemah. Gelemah. Balgham ni. Balgham. Dalam bahasa Arab, balgham tu kahak. Lendir di kahak. Kahak. Okay? Meludah. Sunnah meludah macam mana? Sebelah kiri. Okay? Sunnah meludah sebelah kiri atau belakang. Bukan di kanan ataupun di depan. Okay? Makruh kalau antum meludah sebelah kanan dan meludah sebelah hadapan. Makruh. Jadi ludah sebelah kiri ataupun belakang. Dan jangan terlalu banyak menghalau lalat daripada mukamu. Bila ni? Ingat semua yang disebut ni ketika berada dalam majlis orang ramai. Termasuk juga majlis berbual. Faham? Tak semestinya ramai. Kalau antum 2 orang pun sudah termasuk di dalam majlis. Dipanggil majlis berbual. Okey? 2 orang pun sudah Baik. Kenapa dia kata terlalu banyak menghalau lalat ni daripada muka ni juga termasuk di dalam qillatul adab, kurangnya adab. Kenapa? Sebab mungkin akan menyebabkan orang yang berada di hadapannya atau di sebelahnya akan terasa. Balik-balik begini, balik-balik begini. Aku ni bau kah? Faham? Sampai dia begini ni. Faham? Jadi itu akan menyebabkan orang lain terasa. Itu pun tidak dibenarkan dalam agama. Faham ni? Apatah lagi kalau memang betul-betul kita sakiti hati dia. Dan jangan engkau suka mengeliat. Apa mengeliat? Macam antum selalu buat begitu tu kan, mengeliat ataupun menguap di hadapan orang ramai, atau ketika engkau sedang sembahyang dan seumpamanya. Jadi kalau menguap ni sunnah, ketika menguap di dalam solat ni dia kena tahan. Apa? Allahu Akbar. Antum menguapkan, antum kena tahan je, tanpa perlu menggerakkan Tapi kalau antum sudah tahan, tak boleh juga, mesti mau terbuka juga, baru gerakkan. Biarlah sampai merah muka antum sekali. Faham? Tahanlah macam mana pun. Faham ni? Supaya tidak terbuka mulut tu. Jelas? Dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang. Percakapan, kenapa di dunia ini kita balik-balik disuruh tenang? Supaya mati kita pun tenang. Gitu. Faham ni? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Ada Allah kata wahai jiwa-jiwa yang rob? Tak ada. Yang tenang insya-Allah panggil. Faham ni? Yang hatinya tenang, yang hidupnya tenang. Jadi orang yang matinya tenang ni, hidup waktu kita boleh nampak waktu hidupnya. Kalau hidupnya serabut, tak sabar, tak tenang, matinya confirm tak tenang. Sebab apa yang berlaku waktu hidup, itulah yang berlaku pada akhir hayat antum. Jelas ni? Kebiasaan antum sewaktu hidup, itulah yang akan berlaku pada ketika sakaratul maut nanti. Jelas ni? Jadi kena orang hina tenang, orang keji tenang, orang kutuk tenang, orang gelar macam-macam, orang hina, kecam.
sentiasa dalam keadaan matinya insya-Allah tenang. Begitu ya. Allahumma amin. Ij'alna minhum ya Rabb. Percakapanmu teratur dan tersusun. Ini baca kitab pun huru-hara. Faham? Tak teratur, tak tersusun. Macam kena kejar Dajjal. Faham ni? Relax. Baca kitab relax. Jadi percakapan ni kena teratur dan tersusun. Dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu tanpa terlalu menunjukkan kehairananmu yang bersangatan. Faham ni? Jangan apa? Maksudnya kalau dia bercakap jangan terlampau over. Kita mendengar ni, apa? Jangan. Faham? Jangan terlampau over juga. Relax ya. Dia bercakap begini. Okey. Begitu je. Faham ni? Relax. Dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap-cakap denganmu tanpa terlalu menunjukkan kehairananmu yang bersangatan. Maksudnya kalau macam ada orang ceramah ke orang apa ke kan, jangan antum terlalu macam ta'assub tu. Bila dengar ceramah dia antum rasa macam wah panas. Begitu. Maksudnya antum ta'assub dengan percakapannya macam takut Allahu Akbar. Allah, paham? Dia ceramah tu antum rasa macam mau tak angkat antum punya punggung tu, macam mau terbang. Jangan terlampau tunjuk begitu. Sebab itu dikhawatiri akan menyebabkan orang yang menyampaikan ilmu ataupun yang bercakap itu dia rasa dirinya hebat. Jelas? Jadi bukan setakat kita mau jaga diri kita, mau jaga diri orang lain juga daripada terjerumus masuk ke dalam penyakit-penyakit hati itu. Ingat Jadi syaitan ni pandai, bijak, syaitan ni alim. Dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Sikit-sikit minta ulang, sikit-sikit ulang. Okey? Dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu. Ini macam Ustaz selalu cerita hari tu, dulu tu. Kan? Ada orang yang 12 orang kawan Ustaz sendiri. 12 orang adik-beradik, semua lelaki. Ustaz pernah cerita dulu kan, Rafi? Kan? Siapa yang dulu pernah ikut kuliah Ustaz dulu, dia tahulah. Rizki pernah dengar? 12 orang lelaki anak dia, kawan Ustaz. Kawan Ustaz ni anak dia anak yang ke-12, anak yang terakhir, doktor. Belajar di Rusia 6 tahun, balik jadi doktor. Satu kelas Ustaz dulu. Okey? Jadi, dia ada 12 orang adik-beradik. Adik-beradik dia ni semua belajar luar negara. Tak ada yang belajar dalam Malaysia. Tak ada belajar di SMK Pasir Putih, SMK Kampung Jawan, tak ada. Okay? Semua universiti luar negara. Ada yang jadi lawyer, ada yang jadi pilot, ada yang jadi doktor, ada yang jadi lecturer. Hebat semua. Tak ada yang kerja-kerja macam kita ni, tak ada. Semua orang-orang profesional. Okay? Antum kalau seorang bapa ada anak begitu, apa antum buat? Bangga kan? Mestilah bangga. Kebanggaan antum tu tidak akan menghalang antum untuk mencanangkan berita ini kepada orang ramai. Pasti antum akan cerita. Betul tidak? Jadi ibu ayah dia begitu. Sifat ibu, sifat ayah bangga dengan anak dia. Dia akan berkongsi dengan orang lain. Jadi dia pun cerita. Setiap kali orang yang dia jumpa dia akan cerita. Anak dia yang pertama kerja ini, anak yang kedua kerja ini, yang ketiga kerja ini, keempat kerja. Semua dia cerita. Daripada anak yang pertama sampai anak yang ke-12. Semua dia. Setiap orang dia jumpa dia akan cerita. Ditakdirkan kemalangan berlaku. Meninggal mak ayah dia. Faham? Meninggal dia punya orang tua ni, dua-dua ni, mak dengan ayah dia. Jadi kawan Ustaz dia telefon Ustaz. Dia kata Asrul, dia panggil kawan lah. Okey. Di antara adab juga sebenarnya kalau macam ada kawan-kawan antum lah. Ada kawan-kawan antum yang sudah jadi ustaz, yang sudah jadi ulama misalnya, okey? Dan ketika kamu berbual dengan dia tu ada anak-anak muridnya sekali di situ. Okey, di antara adabnya antum tak boleh panggil kawan antum tu dengan nama dia. Faham? Sebab itu akan mengurangkan haibah anak murid dia kepada guru dia tu. Faham? Jadi antum kena panggil juga dengan gelaran syekh ke, ustaz ke, begitu. Sebab apa? Sebab di hadapan muridnya. Tapi kalau belakang anak muridnya terpulang, mau panggil Dajjal ke, Ya'juj Ma'juj ke. Faham ni? Tak ada mak. Yalah sebab kawan kan. Ustaz pun kalau dengan kawan-kawan ustaz, hilang ustaz punya ni, warak. Faham? Okey? Jadi dia pun call ustaz. Dia kata, Asrul, dia kata, free kan? Dia kata, free. Boleh tak minta tolong uruskan jenazah? Kenapa? Dia kata, mak ayah saya meninggal. Jadi kami pun pergilah.
uruskan 10 orang Ustaz masa tu. 10 orang. Aiman pergi uruskan jenazah kedua orang tua dia. Yang menyedihkan waktu apa? Waktu membaca Al-Quran tu. Waktu baca Al-Quran, baca tahlil apa semua kan? Baca Yasin apa semua. Adik-beradik dia balik semua 12 orang tu. Semua balik adik-beradik dia. 12 orang tu duduk di hadapan mak ayah dia. Waktu tahlil waktu jenazah masih ada di depan, okey? Dan waktu tu tengah baca Yasin apa semua. Masa tu Ustaz nampaklah adik-beradik dia ni. Pegang Yasin tapi tidak membaca, diam. Okay. Sekali Ustaz tanya dengan kawan Ustaz tu. Ustaz tanya, kenapa macam tidak membaca kamu semua ni? Kata, sebab doa yang paling baik ni datang daripada anak yang sendiri. Sebab Nabi beritahu apa? Waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Di situ dia menangis, kawan Ustaz menangis. Dia kata, sebenarnya kami 12 orang adik-beradik ni jauh daripada didikan agama. Jauh. Satu orang pun rupanya tidak pandai baca Quran untuk sedekahkan mak ayah dia pahala bacaan Quran. Jadi antum bayangkan. Terus Ustaz fikir begini. Ustaz fikir, mak ayah dia waktu hidup, dia bangga-banggakan anak dia sewaktu kehidupannya. Tapi waktu mak ayah dia mati, anaknya yang 12 orang yang dia bangga-banggakan tu, sedikit pun tak boleh bagi manfaat kepada mak ayah dia. Tak boleh uruskan jenazah, tak boleh mandikan jenazah, tak boleh sembahyangkan jenazah. Faham? Tak boleh kafankan jenazah sebab semua tak pandai. Faham ni? Jadi itukah anak yang akan dibanggakan nanti di hari akhirat? Tidak, sama sekali tidak. Faham ni? Jadi lepas tu Ustaz ajarlah kawan Ustaz sikit ni macam mana cara untuk tahlil, macam mana cara untuk doakan begitu. Jelas? Jadi sebenarnya kebanggaan sebenar bukan di dunia ni, kebanggaan di hari akhirat. Jelas ya? Jadi jangan terlampau, kalau antum ada anak-anak yang sudah berjaya, jangan terlampau bercakap kebanggaan, kejayaan anak-anak tu di hadapan orang lain. Jelas? Atau keindahan syairmu. Mana keindahan percakapanmu. Syair ni bukan dengan makna syair, dengan makna perkataan percakapanmu. Bangga kalau dia bercakap tu ayatnya macam tersusun, ayat tu meresap di hati orang. Faham? Ataupun kehebatan karanganmu, penulisanmu, okey? Dan segala urusan peribadimu. Dan jangan engkau suka berhias-hias seperti berhiasnya perempuan. Maksudnya, jangan terlampau lama kalau berhias. Okay? Dan jangan pula engkau berselekeh seperti lekehnya si Kevin. Dah, contoh. Faham? Berselisih seperti lekehnya pakaian seorang hamba. Okay? Teringat masa mengaji kitab Syama'il dulu. Syekh kami waktu dia cerita pasal libas, pasal pakaian Nabi tu kan. Dia menangis waktu cerita pasal libas tu, pasal pakaian Nabi tu. Jadi waktu tu Syekh kata waktu kematian Nabi tu, maka waktu Nabi mau solat subuh, yang waktu nazak dia tu kan. Waktu Nabi mau solat, kan sunnah kita memakai pakaian yang baik ataupun memakai pakaian yang baru untuk berhadapan dengan Tuhan. Okay? Jadi Nabi pun pakailah pakaian dia yang paling terbaik. Pakailah pakaian yang paling terbaik. Terus Syekh Ustaz nangis. Jadi kami pun tanyalah, ya Syekh kenapa menangis? Dia kata pakaian Nabi yang terbaik, itulah pakaian Nabi yang terbaik yang ada 12 lubang tampalan di baju dia. Nampak? Nabi punya pakaian terbaik tu 12 kita kata 12 tampalan. Okay, yang ada sudah lubang ditampal, ada lubang lagi ditampal, lubang lagi ditampal jahit. Itulah pakaian terbaik yang Nabi tinggalkan. Faham? Terus Syekh Ustaz menangis. Okay? Sebab ulama ni bila dia cerita pasal Nabi dia akan rasa apa? Dzuk. Dia akan rasa rindu tu. Okay? InsyaAllah. Dan jangan pula engkau terlalu banyak memakai cilak mata. Mafhum? Okey? Ni ramai juga ni kadang-kadang kawan-kawan. Ustaz pun tabligh juga kan, antum pun tahu juga. Ramai kawan-kawan yang dalam jemaah tabligh ni yang kalau disuruh belajar tak mau. Faham? Lari, ada majlis ilmu lari. Tapi bila bayan, insya-Allah tuan-tuan duduk depan-depan ramai-ramai, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan ramai-ramai. Kita ada majlis fikir, iman, ilmu dan amal, kan? Sahabat Nabi dulu kalau duduk tak ada kalau jatuh daun pun tak akan jatuh daun tu di tanah, akan hinggap di riba-ribaan para sahabat sebab rapatnya mereka. Tapi bila Ustaz datang dia pula duduk paling belakang.
Faham? Mana sudah sunnah yang dia cakap duduk rapat-rapat tu, hilang terus. Padahal yang datang tu ustaz yang mengajar. Yang bayan tu budak kecil yang baru keluar 3 hari. Faham ni? Jadi jauh bezanya di situ. Waktu kena dorang punya time, suruh duduk rapat-rapat. Bila kena ustaz punya time, duduk belakang pula. Pergi isap vape di belakang, makan lekor, makan pisang, mengumpat dan sebagainya. Faham ni? Itu disuruh cari ilmu juga sebenarnya. Faham? Kalau antum belajar 6 sifat sahabat tu kan sifat yang ketiga ilmu dan zikir. Jadi itu pun penting juga ilmu tu. Faham? Jadi di antara ilmu tu apa? Belajar bila Nabi pakai sunnah tu. Faham? Celak mata sunnah. Tapi kalau kita tidak belajar, setiap masa kita akan pakai celak. Mau sembahyang Jumaat pakai celak, mau sembahyang lagi pakai celak lagi, mau pergi gas pakai celak lagi. Padahal sunnahnya Nabi pakai celak ni ketika tidur saja. Faham? Ketika mau tidur. Ketika mau tidur, barulah Nabi akan pakai ifmit, dipanggil ifmit. Yang apa? Yang diletak di bawah ni, kemudian ditarik. Ustaz dulu rajin juga pakai yang ni cilak ni. Sekarang jarang Ustaz pakai itu yang macam rabun-rabun sudah ni. Ustaz nampak muka kamu pun macam ya cerita Ma'juj, Dajjal. Faham ni? Dulu Ustaz rajin pakai, sekarang tak sudah kurang Ustaz pakai. Itu yang macam rabun sikit. Jadi dia akan letak di bawah ni. Nampak warna merah ni? Nampak warna merah ni? Ni merah ni. Dia akan letak di sini, dia ada dipanggil batu ifmit dipanggil. Okey? Ifmit, bukan ifmit ulam raja tu. Ifmit. Diletak di sini. Tutup mata tu, dia akan tarik. Pedis. Faham? Pedis. Tapi dia punya sunnah, hikmah dia, kalau antum bangun pagi, antum akan nampak syurga, neraka, faham? Dosa orang, faham ni? Aib orang. Bukanlah, maksudnya mata antum akan jadi terang. Itu sunnah sebelum tidur tu, letak di sini. Letak. Okay? Kalau antum mau lagi power, kalau ada kereta yang baru mati, antum buka bonetnya tu, ambil minyak hitamnya tu. Wah, letak di situ. Wah, insya-Allah. Okey? Dengan mata-mata antum keluar. Dan minyak rambut. Jangan terlampau banyak pakai minyak rambut. Okay? Dan jangan engkau terlalu menekan orang dalam menunaikan hajatmu. Antum minta dengan orang, dia belum bagi, antum tekan lagi. Minta lagi. Jangan terlampau menekan. Kadang-kadang orang boleh stres juga tu. Dan jangan engkau menggalakkan orang lain untuk melakukan sebarang kezaliman, kejahatan. Dan jangan pula engkau memberitahu anakmu dan isterimu, apakah lagi orang lain akan berapa jumlah wang ataupun duitmu. Ini betul ni. Ada sebabnya dia bagi tahu nanti. Okey? Berapa duit kamu di akaun, berapa yang ada di dompet, berapa yang ada di... Jangan bagi tahu. Faham? Jangan bagi tahu. Sebab apa? Tengok ni. Kerana jikalau mereka mengetahui bahawa uangmu hanya sedikit, mereka akan memandang rendah terhadap dirimu. Sikit duitnya ni, dah boleh buat abah, dah ada manfaat, menyesal aku kahwin sama kau. Faham? Nampak? Sebab apa sih? Sikit dia punya duit. Dia nak boleh bagi manfaat banyak kepada anak ataupun isterinya. Dan jikalau mereka mengetahui bahawa uangmu itu banyak pula, nanti mereka tidak akan puas hati dengan pemberianmu. Duit banyak, tiba-tiba kita bagi, duitnya banyak tapi bagi ini saja. Faham ni? Jadi dia akan melahirkan rasa sifat tidak bersyukur itu. Mafhum? Jadi ini Imam Ghazali ajarkan kepada kita. Jangan bagi tahu. Okey? Dan renggangkan dirimu daripada mereka, tetapi bukan bengis, dan lemah lembut terhadap mereka, tetapi engkau sebenarnya bukan lemah. Dan jangan engkau suka bermain dengan hambamu, nanti akan hilang harga dirimu pada pandangan mereka. Dan apabila engkau terpaksa bertengkar dengan orang lain, okey? Basuntuk dengan orang lain. Apa lagi? Apa itu? Magalay apa lagi? Maklabai. Makaluk. Hendaklah engkau menjaga kehormatan diri. Okey, kalau bergaul dengan orang lain, hendaklah engkau menjaga kehormatan diri dan berhati-hatilah supaya engkau tidak bertindak seperti orang yang bodoh atau gelujuh. Dan fikirkan hujahmu baik-baik. Dan jangan engkau banyak-banyak mengisyaratkan dengan tanganmu. Dan jangan engkau banyak menoleh ke belakang. Dan jangan engkau duduk di atas kedua lututmu. Maksudnya ketika apa ni? Ketika bergaduh dengan orang.
Okey. Dan apabila telah hilang marahmu, maka bercakaplah baik. Baik-baik. Dan apabila sultan, tak semestinya sultan ni maksudnya apa? Pemimpin lah, tak semestinya raja ke apakah, yang penting sultan mendekatimu, maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Maksudnya apa? Ihtiyat, berhati-hati. Okey? Dan macam kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu warḍah, dia kata makna takwa ni ialah seperti mana kita berjalan di atas duri-duri yang sangat tajam. Faham ni? Macam satu jalan tu penuh dengan duri. Apa yang tuan akan buat? Berhati-hati kan? Nampak sana pijak, nampak sini lagi clear pijak. Antum mana ada main terus jalan begitu? Itulah makna takwa, berhati-hati. Takwa tu maknanya berhati-hati daripada makanan, takut termakan benda yang syubhah, benda yang haram. Berhati-hati dengan minuman, berhati-hati dengan perkataan, berhati-hati dengan perbuatan. Makna takwa ni satu saja, berhati-hati terhadap semua perkara. Jelas? Jadi macam tu juga, jangan apabila sultan mendekatimu, ada pemimpin suka dengan kamu. Faham ni? Pemimpin suka dengan dia, okey? Maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Maknanya bila-bila masa akan musnah. Bila-bila masa akan rosak, hancur. Dan jauhilah daripada bersahabat dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika engkau senang sahaja. Faham ni? Ustaz, dia kontak aku, dia baik dengan aku ketika dia perlu saja. Dia ingat dengan aku ketika dia perlu saja. Tapi bila dia sudah bahagia, dia sudah senang, hendak dia lupa aku. Faham? Banyak kan kawan begitu? Kalau ada orang mengadu dengan antum begitu, antum jawab saja, bukan kau kan begitu juga dengan Tuhan? Wah, nama ni. Kan kau masa senang kau jumpa Tuhan, masa susah jumpa Tuhan, masa senang lupa sudah Tuhan, sama saja pun. Faham ni? Janganlah begitu ya. Dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika engkau senang saja, kerana dia adalah musuhmu yang paling berbahaya, dan jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada berapa ramai orang yang sanggup hilang maruah semata-mata harta. Faham ni? Antum tengok, kalau di YouTube selalu tengok ni, apa ni? Isa Aisap apa? Ini Isa Aisap kan? Isa Aisap yang dia buat prank tu. Prank yang kalau buka tudung dia bagi 1,000. Saya dah nampak video tu. Kan? Dia jumpalah perempuan. Dia jumpa perempuan, dia kata, boleh tak saya dalam satu satu apa dia panggil? Satu challenge, dia kata. Dia kata kalau buka tudung sekejap saja dia akan bagi 1,000. Tak payah buka lah, begini saja. Tunjuk rambut begini saja. Jadi ramailah perempuan-perempuan yang tidak membuka tudung mereka. Semua tidak buka. Dia kata, perempuan tu cakap, kalau saya kasih tunjuk begini, apalah fungsi saya memakai tudung? Baik saya buka semua. Ada yang ditawarkan 10,000 pun tak mau buka tudung mereka. Nah ni, macam ada kes satu di Amerika. Budak umur 6 tahun. Budak umur 6 tahun bersekolah di Amerika. Jadi sekolah Kristian ya kan? Sen-sen semua tu, ST semua tu. Jadi pengetua budak tu suruh buka dia punya tudung. Budak tu berkeras nak mau. Kali yang kedua disuruh lagi, kali yang ketiga disuruh lagi, sampailah akhirnya bila dipanggil, diugut untuk digantunglah, diugut untuk dibuang sekolah, tetap budak tu tidak mau buka tudungnya. Umur berapa? 6 tahun. Faham? Jadi akhirnya dipanggillah budak tu pergi pejabat pengetua. Pengetua tu kata, apa cara yang kami boleh buat supaya kau buka tudung? Diugut gantung sekolah pun kau masih pakai tudung, diugut buang sekolah pun masih pakai tudung, diugut gagal pun masih pakai tudung. Apa benda yang kami boleh buat supaya kau buka tudung? Tengok jawapan budak ni, umur 6 tahun. Bukan 20 tahun, bukan 26 tahun, bukan 30 tahun, umur 6 tahun. Budak tu kata apa? Wahai tuan pengetua, ambil pedang, libas saya punya leher, di situ tuan baru boleh buka tudung saya. Maksudnya apa? Sanggup mati semata-mata mempertahankan tudung dia. Ambil pedang, libas saya punya leher, tebas saya punya leher, di situlah baru tuan boleh buka saya punya tudung. Maksud tu roh saya sudah tidak ada. Tak ada kekuatan saya untuk saya melawan sudah. Faham ni? Maksudnya umur 6 tahun.
Jadi ditanyalah kenapa boleh dapat roh agama begini, rupa-rupanya di rumah dia selalu buat bacaan ta'lim, hadis-hadis Nabi. Bacaan para sahabat Nabi. Faham ni? Gitu. Contoh antum pergi sekolah, antum tanya, mau jadi apa nanti besar? Doktor. Mau jadi apa nanti besar? OKG. Mau jadi apa nanti besar? Macam-macam. Tak ada yang tiba-tiba pergi jumpa, mau jadi apa nanti besar? Mau jadi macam sahabat. Bingung cikgu tu, sahabat. Ini kisah benar Kisah benar berlaku di Semenanjung kalau tak silap. Tanya doktor, tanya polis, tanya businessman, ikan pelagan, macam-macam. Faham ni? Tiba-tiba kena satu budak ni, mau jadi apa nanti besar? Mau jadi macam sahabat. Cikgu Kristian tanya, sahabat? Apa tu sahabat? Cikgu pun nak, Kristian, mana dia tahu apa-apa kan sahabat? Dia tahu salib siapa? Sahabat enggak? Jadi, dia pun tanya lah budak tu, apa tu sahabat? Bapak saya selalu cerita benda ni cikgu. Apa ni tuan? Sahabat-sahabat. Kalau cikgu mau tahu, cikgu tanya lah bapak saya. Bapak dia pun cerita. Akhirnya masuk Islam cikgu tu. Hanya dengan sahabat saja. Faham ni? Tapi janganlah antum borro nanti. Mau jadi apa nanti rezeki? Sahabat. Tak payah borro. Faham? Sudah terlambat antum punya masa. Wallahu a'lam. Jadi esok insya-Allah kita masuk bahagian penutup untuk khatam kita punya kitab. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Sahabat, cita-cita sahabat bukan menjadi nabi. Mana ada sudah nabi Aikal? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-qailu suratun nasi fi lubusin Sururun nasi, surur kegembiraan, kebahagiaan. sururun nasi fi lubusil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Okey, dia kata apa? Penyair bercakap, sururin nasi fi lubsil libasi. Senangnya hati itu ketika memakai pakaian. Maksudnya kalau antum ada pakaian, antum merasa macam selamat, secure kan daripada antum buka. Maknanya pakaian ni dia sebagai penyelamat maruah. Jadi bila maruah antum terjaga, maruah antum tertutup, antum akan gembira, senang hati. Okey? Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Tetapi senangnya kerana mendapatkan ilmu disebabkan apa? Tarkin nu'asi, meninggalkan banyak tidur. Insyaallah. Faqala alaysa minal khusrani anna layaliyan Anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu minal umri. Okey, dia kata apa? Alaysa minal khusran, bukankah termasuk di dalam kerugian anna layaliya tamurru bila naf'in, jika malam-malammu berlalu tanpa ada gunanya, tanpa ada manfaatnya, wa tahsabu minal umuri, dan umurmu pergi begitu sahaja. Maknanya sia-sia kalau antum hidup tapi malam antum berlalu begitu saja, tanpa ada ibadat di dalam dia. Okey? Insyaallah. Faqala akhar kumil layla ya haza la'allaka tarshudu ila kam tanamul layla wal umru yanfadu. Okey, berkata juga penyair, dia kata apa? Bangunlah di malam hari. Bangunlah engkau di malam hari. Semoga petunjukmu akan tiba. Okey? Ila kam tanamul laila, sampai bila lagi engkau mau tidur melulu Ismail? Wal umru yanfadu, sedangkan umurmu akan ikut berlalu. Faham ni? Nah, ini panjang sikit ni. Okey? Wan naumu uryanan wal baulu uryanan. Ini apa ni? Ini perkara-perkara yang akan menyebabkan apa? Apa-apa kedana, yang akan menyebabkan miskin, yang akan menyebabkan miskin harta dan juga miskin ilmu.
Ingat ya, yang akan menyebabkan miskin harta dan juga miskin ilmu. Ingat nih. Wan naumu uryanan wal baulu uryanan wal aklu junuban. Wal aklu muttaki'an ala janbin wan nahawunu bisugadil ma'idati wa hargu gashril basali wa thawmi wa kansul baiti bil mindili wa kansul baiti fil layli wa tarkul gumamati fil baiti wal mashyu quddamal masyayikhi wa nida'ul walidaini bi ismiha wal khilalu bikulli khashabatin wa ghaslul yadaini bitini wat turabi kan? Nah, betul lah. Bitini wat turabi wal julusu 'alal atabati. Imran apa? Wat turabi kan? Okey. Wal julusu 'alal atabati wal ittika'u 'ala ahadi zawji al babi. Bukan babi, al babi. Okey? Wat tawaddu'u fi mabrazi wa khiyatatu thawbi 'ala badanihi wa tajfiful wajhi bithawbi wa tarkul baitil ankabuti fil baiti wan nahawunu fis salati wa isra'ul khuruji minal masjidi ba'da salatil fajri wal ibtikaru bil dhahabi ila sugi wal ibta'u fi ruju'i minhu wa shira'ul kusairatil khubzi minal fuqara'i as-su'ali wa du'a'u syarri 'alal walidi wa taraku takhmiril awani wa itfa'u siraji bin nafasi. Nampak? Ini semua perkara-perkara yang menyebabkan fakir, miskin dan juga fakir ilmu. Apa dia? Tidur dalam keadaan bertelanjang. Okey? Buang air kencing dalam keadaan telanjang. Makan, minum dalam keadaan berjunub. Faham? Makan sambil muttaki'an apa? Ala janbin, makan sambil baring. Makan sambil baring ataupun makan bersandar. Membiarkan sisa-sisa makanan bertaburan. Faham? Sisa-sisa makanan ni bertaburan. Membakar kulit bawang merah atau bawang putih. Antum sudah potong bawang, kulit-kulitnya itu kan biasa kita buang saja. Tapi ada juga tabiat yang dia letak dalam tong sampah, kemudian sampah tu dia bakar. Itu pun termasuk. Sebab di dalamnya ada kulit bawang putih, bawang merah. Okay? Kemudian menyapu lantai dengan kain. Kita pakai mop, tapi ini dia pakai kain. Menyapu, tapi kalau kain tu memang khas untuk kotoran tidak ada masalah. Menyapu rumah di malam hari. Okay? Membiarkan sampah mengotori rumah, maksudnya dia tidak bersihkan, dia biar saya begitu. Kemudian lalu di hadapan masyayikh, lalu di hadapan orang-orang tua, tanpa dia izin lah ni, tabiat tadi. Okey. Kemudian memanggil orang tua pada nama dia tanpa menyebut dengan gelaran ayah kah, ibu kah dan sebagainya. Okey. Kemudian apa? Menyucuk gigi dengan benda yang kasar. Mencuci tangan dengan lumpur atau debu. Ini selalu buat ni waktu budak-budak. Patutlah besar jadi biul, bebal. Faham? Main layang-layang, lecak-lecak, main kotor-kotor, tangan sudah kotor. Jumpa lecak, lopak. Ya kan? Kasih bersih tangan di situ kan? Itu pun termasuk perkara yang boleh menyebabkan fagir. Okey? Apalagi duduk di beranda pintu, depan pintu tu, duduk di situ, bagian luar tu. Okey, di bagian pintu duduk situ. Kemudian apa, Rofi? Bergantung-gantung atas salah satu daripada dua keping papan pintu. Maksudnya tu bersandar pada kaki pintu. Kaki pintu. Mana pintu tu bagian bawah kita bersandar ataupun pagar misalnya. Ya, ada pagar, antum bersandar di bagian pagar tu. Okey? Kemudian apa? Berwuduk di tempat buang air besar. Ditandas lah ni. Berwuduk. Tak ada masalah berwuduk di tempat buang air besar ni, tapi itu menyebabkan fagir lah. Menjahit pakaian yang sedang dipakai. Okey, antum sedang pakai tu. Tiba-tiba antum nampak koyak, antum berbuka, antum jahit, antum pakai balik. Faham ni? Itu pun tidak dibolehkan. Kemudian apa? Mengeringkan wajah dengan pakaian antum tu. Kan? Okey, antum sudah antum lap begitu. Okey, itu pun tidak dibenarkan.
Kemudian membiarkan sarang laba-laba berada di rumah. Okay? Bagus, antum belah Spiderman situ terus. Kemudian meremehkan solat. Kemudian bergegas keluar daripada masjid selepas solat subuh. Terlampau awal pagi pergi ke pasar. Faham ni? Nampak ni yang runner ni. Ramai runner, banyak runner sini ni. Okay? Lepas subuh, seelok-eloknya buat dulu solat isyraq. Okay? Lepas solat isyraq, barulah antum pergi ke pasar. Jangan lepas subuh antum berbaris di pasar. Faham? Ataupun jangan matahari belum naik lagi antum sudah berada di pasar. Biar matahari naik dulu. Matahari naik dulu, cahaya Allah sudah menerangi, sudah alam, barulah antum bergerak. Faham? Okay? Kan ataupun terlalu pagi pergi ke pasar, terlampau lewat pulang juga daripada pasar, maknanya malam baru balik. Okay? Kemudian membeli cebisan makanan daripada orang fakir, orang pengemis. Kemudian mendoakan buruk kepada anak-anak. Kemudian membiarkan apa nih? Meninggalkan bejana bekas-bekas. Menutupkah? Tudung bekas dan memadam pelita Meninggalkan menudung. Apa dia? Meninggalkan tidak menutup bejana-bejana lah. Gitu. Oh, dia begini, maksudnya begini. Membiarkan makanan tanpa ditutup. Itu maksud dia. Junjung. Junjung. Paham ni? Membiarkan makanan tanpa maknanya kalau mau hidang makan kena tutup. Faham? Ini budaya-budaya kafir sudah kita ikut. Catering buka. Barokah makanan tu hilang. Faham? Barokah makanan hilang. Kan kita kalau ada makanan dia kena tu, hatta ada air sekalipun. Gelas. Faham? Gelas yang sudah terbiar, okay, yang sudah diminum, antum biarkan. Dia sunnah meletakkan apa sahaja di atas, hatta kayu suri ataupun pen dia letak gitu. Tak di atas, yang di tempat yang terbuka. Faham ni? Supaya jangan terbiarlah lama gitu. Ya, jadi makanan-makanan tak boleh dibuka lama. Jadi catering apa semua ni, itu bahaya juga. Lainlah kalau catering tu dia ada penjaganya yang tukang tutup, tukang buka tu. Ini yang memang terbuka, layan diri, memang begitu saja. Okey? Dan meniup untuk mematikan lampu. Okey? Kullu dhalika yurithul faqra, urifa dhalika bil athar. Semuanya itu akan menyebabkan kefakiran seperti mana yang disebutkan daripada athar. Athar ni apa? Athar ni apa? Perkataan sahabat ataupun tabi'in dipanggil athar. Perkataan Nabi dipanggil hadis. Terus cepat. Wa kadzalika wa kadza al-kitabatu bil galamil ma'gudi wal imtishatu bil mushtil munkasiri wa tarku du'a'i lil walidaini wan na'ammu ga'idan wan nasrulu wan nasarwulu ga'iman wal bukhlu wat apa ni? Wa taqtiru wal israfu wal kasala wan nawani wan nahawunu fil umuri kullu dhalika yurithul faqra. Lagi apa? Jangan menulis dengan pen yang rosak. Okey? Pen yang apa? Yang sudah pecah dia punya atasnya, yang sudah pecah tempat pemegangnya, yang sudah pecah hujung ni. Jangan menulis dengan pen yang, kata guru kami, menulis pen dengan rosak juga di antara tanda tidak memuliakan ilmu yang ditulis. Ya, apa lagi? Menyisir rambut dengan sisir yang rosak pun juga mewariskan kefakiran. Okay? Tidak mau mendoakan yang bagus-bagus kepada kedua orang tua. Hari ini antum ada doakan untuk orang tua kah? Yang Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada tidak? Ada. Yang Ustaz suruh buat hari itu ada buat? Imran belum buat lagi? Haikal? Sudah. Wah, saya Haikal paling awal Mualim nampak dia punya status. Apa kau tulis hari itu Haikal? Alhamdulillah terlaksana. Alhamdulillah terlaksana.
Alhamdulillah terlaksanakan. Baru lena tidurku, gitu kan? Entah ketahukan orang sudah buat belum? Sudah. Okey. Jadi ciumlah, cium kaki ibu tu. Doakan, Rabbik firli wali waliday hidayah. Siapa nama ni? Razan. Pernah cium kaki mak? Belum. Umur berapa sekarang? 23 tahun hidup tak pernah cium kaki mak. Ayah? Balik nanti cium. Faham? Balik nanti cium. Kenapa cium ni? Syurga kan di bawah kaki mak. Iya, tapi neraka di sini juga. Faham? Jelas ya? Balik cium. Okey? Ma'il cium kaki mak ayah. Cium kaki ataupun cium kaki ayah. Faham ni? Tu minta ampun awal-awal. Okey? Ustaz kami bagi tahu, kalaulah orang tua kamu ada di hadapan kamu pun kamu masih belum boleh doakan untuk dia, macam mana nanti kalau orang tua kamu dah sudah di hadapan mata kamu? Faham? Yang ada depan mata kamu ni pun kamu sudah lupa. Apalagi kalau dia sudah tidak ada nanti, mesti kamu akan lupa. Faham ni? Jadi banyak-banyakkan doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Okey. Apa lagi? Memakai serban sambil duduk. Okey, itu pun mewariskan kefakiran. Memakai celana sambil berdiri pun juga. Apa ai? Okey, dia mestilah dalam keadaan duduk. Benda ni benda yang kecil sebenarnya tapi membawa kesan yang sangat besar. Bersikap kedekut, okey? Terlalu hemat. Apa ni? Terlalu apa ni? Berjimat. Terlampau berjimat. Okey? Berlebih-lebihan di dalam hidup. Okay? Suka menunda-nunda sesuatu pekerjaan dan meremeh-remehkan urusan. Semua itu juga menyebabkan patutlah rezeki tidak masuk-masuk. Banyak betul yang kita buat. Jelas ni? Terlampau banyak yang kita buat. Okay? Bersabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilu ar-rizqa bis sadaqah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemputlah rezeki itu dengan cara bersedekah. Ustaz bagi tahu apa? Rezeki ni datang dengan tiga cara kan? Rezeki kerana kita minta, rezeki kerana Allah bagi, dan rezeki kerana kita pernah memberi. 3 tu. Okey? Kadang-kadang kita minta, ya Allah bagi aku rezeki ya Allah. Okey, ataupun kita minta dengan orang lain. Okey? Misal minta aku rokokmu, dia pun bagi. Rezeki juga tu. Rezeki sebab apa? Sebab kita minta. Kalau kita nak minta, dia nak bagi. Yang kedua, rezeki sebab Allah sudah tulis itu memang rezeki kita. Jadi rezeki yang Allah bagi. Yang ketiga, rezeki sebab kita pernah memberi. Mana kita nak minta, tiba-tiba dapat. Mungkin sebab ada benda-benda dulu yang pernah kita sedekahkan, Allah balas. Jadi rezeki Allah bagi dengan sebab kita pernah memberi. Okey, wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'in ni'ami khususan fi rizqi. Okey, bangun pagi-pagi itu berkat dan mendorong untuk terkumpulnya nikmat khususnya rezeki. Okey, wa husnul hadzi min mafatih rizqi wa bastul wajhi wa tibul kalami yazidu fi rizqi. Wa 'anil Hasan bin Ali kansul fina'i wa ghaslul ina'i majlabatun lil ghina. Dia kata apa? Menulis kalimah-kalimah yang indah ataupun mempercantikkan tulisan juga akan termasuk dalam kunci rezeki. Nampak? Kaligrafi yang indah, tulisan-tulisan yang cantik, tulisan-tulisan yang elok, khat-khat yang bagus. Itu pun kunci rezeki. Apa lagi? Berwajah riang, senyum dan sebagainya. Itu pun menambahkan rezeki. Apa lagi? Kata-kata yang baik juga menambahkan rezeki. Okey? Daripada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, kenapa? Kansul fina'i wa ghaslul ina'i majlabatun lil ghina. Okey? Menyapu halaman rumah dan mencuci inak pinggan mangkuk itu akan mendatangkan kekayaan. Sebab tu mak-mak kita cakap dulu, jangan biarkan pinggan mangkuk bermalaman kan? Sebab akan menyebabkan fakir. Betul lah tu. Okey. Jadi mak-mak kita dulu pun, okey,
pun belajar juga. Tapi belajar mereka secara tidak langsung daripada petua-petua yang dulu-dulu. Paham nih? Begitu. Baca. وأقوى الأسباب الجالبة المحصلة للرزق إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع وتأديل الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدابها وصلاة الضحى في ذلك معروفة مشهورة وقراءة سورة الواقعة خصوصا بالليل وقت النوم وقراءة سورة الملك والمزمل والليل إذا يغشى وألم نشرح لك وخصوص المسجد قبل الأذان والمداومة Relax, tenang. والمداومة على الطهارة وأداء سنة الفجر والوتر في البيت ألا يتكلم بكلام الدنيا بعد الوتر. Okey. Wa agwal asbab. Asbab yang paling kuat untuk mendapatkan rezeki. Nampak? Yang pertama sekali begitu apa? Okey. Igamatus salati bitta'zimi wal khusyu'i. Mengerjakan solat dengan ta'zim dan khusyuk. Ta'zim ni apa? Membesarkan solat, mengagungkan solat tu. Nampak? Mengagungkan solat. Kata Habib Ali Al-Jufri, setiap kali kita melakukan sunnah, kita kena bangga. Faham? Misalnya kita bersugi. Aku bersugi ni. Tapi jangan dengan orang, dengan diri kita. Aku bersugi. Sunnah Nabi ni. Aku pakai pakaian yang putih, sunnah Nabi ni. Aku pergi masjid, sunnah Nabi ni. Bangga-banggakan sunnah pada diri kita. So, kalau dengan orang lain, dia jadi riak. Dengan diri kita. Supaya apa? Supaya akan timbul mahabbah dengan Nabi. Sekarang ni kita amal sunnah Nabi, kita tak rasa apa. Sebab apa? Sebab kita anggap benda tu adat sudah. Bersugi. Faham? Kita anggap benda tu adat sudah. Bersugi. Apa lagi? Ambil wudu. Sebelum pergi solat, ambil wudu dulu. Faham ni? Benda tu sudah menjadi adat. Kita buat pun tak rasa apa sudah. Sebab tak ada kita rasa zuk tu di situ. Jadi kata Habib Ali Al-Jufri, setiap kali buat sunnah, kita kena bangga-banggakan pada diri kita. Faham? Aku wudu ni. Wudu seperti mana Nabi berwuduk dulu. Ini benda yang Nabi pernah buat, aku buat sekarang. Nampak? Supaya dia akan datang apa? Mahabbah kepada Nabi. Faham? Itu dia panggil ta'zim. Mengagungkan setiap yang Nabi buat. Okey? Dengan khusyuk juga. Wa ta'dil. Okey? Wa ta'dilil arkani wa sairi wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Dengan cara apa? Menyempurnakan rukun-rukun solatnya, menyempurnakan wajib-wajib solatnya, mengerjakan sunnah-sunnah dalam solatnya, dan mengerjakan adab-adab dalam solatnya. Juga apa? Wa salatud duha fi dzalika ma'rufa. Mengerjakan solat duha seperti mana yang telah kita ketahui hikmahnya. Faham ni? Akan menarik rezeki. Juga apa? Membaca surah Al-Waqi'ah di malam hari sewaktu orang tidur. Maksudnya ketika sebelum tidur lah ni. Antum mau tidur, baca Al-Mulk. Apa lagi? Membaca surah Al-Muzammil. Okey? Membaca surah Al-Lail wal-Laili idza yaghsha, dan membaca surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Okey? Nampak? Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Muzammil, Al-Lail, Al-Insyirah. 5 surah. 5 surah ni. Okey? Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Muzammil, Al-Lail, dan juga Al-Insyirah. 5 ni. Dan apa lagi penarik rezeki? Magnet rezeki apa? Datang ke masjid sebelum azan dilaungkan. Faham ni? Apa lagi? Sentiasa mudawamatu ala taharati. Sentiasa berterusan dalam keadaan suci. Maknanya sentiasa berterusan dalam keadaan wudu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengar dia punya tapak kaki di syurga sebab apa? Setiap kali batal wudunya, pergi ambil wudu. Batal wudunya, ambil wudu. Batal wudunya, ambil wudu. Sampai Nabi dengar dia punya bunyi telapak kaki di syurga. Tu amalan dia. Batal saya ambil wudu. Batal ambil wudu. Batal ambil wudu.
Apa lagi? Melakukan solat sunat. Fajr. Fajar ni maknanya apa? Sunnatil fajri. Melaksanakan solat sunat subuh. Solat sunat sebelum subuh. Okay? Dan solat sunat witir di fil baiti, di rumah. Lepas tu apa? Wa an la yatakallam bil kalami dunya ba'da al witir. Jangan sesekali bercakap-cakap hal dunia selepas kamu melaksanakan solat witir. Kan maknanya penutup. Jadi antum tutup hari itu dengan solat, bukan antum tutup lagi dengan percakapan-percakapan dunia. Nah, macam juga apa yang kami diajarkan oleh masyayikh, kalau waktu pergi dakwah orang, pergi gash, pergi DTI, pergi khususi, faham? Sudah jumpa dengan orang tu, Assalamualaikum, boleh cerita sekejap? Boleh? Ceritalah pasal agama, faham? Cerita kejayaan ni dalam agama, gini. Jadi insya-Allah jemputlah datang ke masjid dia. Insya-Allah. Tuan kerja apa? Nampak? Tuan kerja apa? Oh, saya kerja ini baru baik. Oh, jadi ini kereta tuan lah ni. Ini anak-anak lah ni. Nampak? Kita sudah cerita agama dengan dia. Faham? Lepas tu kita mau balik, kita tinggalkan pula dia dengan cerita hal dunia. Jadi yang melekat di otaknya benda dunia yang antum cerita last tadi. Yang agama semua tu dia tak akan ingat. Faham? Jadi antum tinggalkan dia dalam keadaan antum cerita tentang itu pun tidak bagus sebenarnya. Jelas? Jadi tinggalkan orang dengan percakapan akhirat bas. Wala yukthira majalasatan nisa'i illa 'indal haja wa an la yatakallam bi kalamin lagwin. Apalagi penyebab penarik rezeki, jangan terlalu banyak bergaul dengan perempuan, alim. Okey? Kecuali ada keperluan Apa makna bergaul dengan perempuan tu? Tidak semestinya berjumpa. WhatsApp. WhatsApp. Faham? Nanti aku WhatsApp kau ya? Iya. Faham ni? WhatsApp juga. Faham ni? Karena terlampau banyak bersembang dengan perempuan di dalam WhatsApp yang apa? Yang melalai-lalaikan. Sudah makan? Belum. Bila mau makan? Nantilah. Kau bila mau makan? Belum juga. Oh, nantilah sama-sama. Okey, bye. Wah, lepas tu sudah makan. Itu saja yang ulang-ulang. Jelas ni? Itu pun tidak benarkan Haikal. Jelas? Jadi yang chat-chat dengan si Rozaima tu delete. Okey? Delete. Di sini malah istri. Apa dia? Istri. Di sini. Muja Allah. Enggak. Berasa kedudukan dengan istri. Bukan wala yukthira majalasatan nisa. Perempuan. Kalau istri tadi wala yukthira mujalasatal zaujah. Faham? Isteri. Ini nisa, maknanya perempuan-perempuan. Illa 'indal hajah. Tetapi kecuali kalau ada keperluan penting, maka bolehlah berbicara dengan wanita. Okey? Wala yatakallam bikalamin lagwin. Jangan terlampau banyak bersembang benda-benda yang tidak bermanfaat ataupun benda-benda yang lalai. Wa gila man ishtagala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Sesiapa yang hanyut di dalam sesuatu yang tidak bermanfaat, maka terhindarlah dia daripada benda yang bermanfaat. Maksudnya apa? Siapa yang banyak buang masa pada benda yang tidak bermanfaat, maka terhindarlah dia daripada perkara yang bermanfaat. Bukan. Bazar Jamir. Idza ra'aita ar-rajula yukthiru al-kalama fastaygin bijununihi. Nampak ni? Bismillah. Bingung. Assalamualaikum. Idza ra'aita ar-rajula yukthiru al-kalama fastaygin bijununihi. Dia kata apa? Bila kamu melihat seseorang yang terlampau banyak cakapnya, maka yakinkanlah dirimu dia gila sebenarnya. Faham ni? Betul lah Ustaz, betul lah ni. Faham? Fastaygin, maka yakinlah bijununihi dengan kegilaannya.
Faham? Okey. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa ardah, idza tamma al-aqlu naqasa al-kalam. Kata Sayyidina Ali berkata apa? Jika sempurna akal seseorang, maka akan sedikitlah percakapan dia. Kalau sempurna akalnya, maka akan sebab apa? Sebab dia tahu benda tu akan dihisab di hari akhirat. Faham? Jadi dia guna akal dia. Aku banyak cakap pun setiap percakapan ku ni akan dihisab. Makin lama hisab. Nabi kata man husiba udhiba, siapa yang dihisab akan diazab. Qala al-musannif rahimahullahu wattafaqali fi hadzal ma'na syi'run idza tamma aglul mar'i galla kalamuhu wa aygin bihum gil mar'i in kana mukthiran. Nah, pengarang kitab berkata apa? Saya gubahkan syair yang bermakna. Siapa pengarang kitab ni? Syekh Zarnuji lah. Dia kata dia ubah hasil daripada perkataan Sayyidina Ali tadi. Dia kata apa? Bila sempurna akal manusia, maka sedikit bicaranya. Okey? Jika banyak bicaranya, maka yakinlah akan kebodohannya. Faham? Wa qala akhar, berkata lagi yang lain, an-nutqu zainun wa sukutu salamatun fa idza nataqta fala takun miktharan. Ma in nadimta ala sukuti marratan wa laqad nadimta al kalami miraran. Dia kata apa? Bercakap itu satu perhiasan, tetapi diam itu satu keselamatan. Sebab Nabi kata apa? Man somata naja, siapa yang diam dia akan terselamat. Bila mau berbicara, maka usahlah berlebih-lebihan. Kerana diam, Anda bisa menyesal satu kali. Tapi kerana bicara, Anda bisa menyesal berkali-kali. Faham? Orang kutuk kita diam, orang hina kita diam. Kita menyesal. Menyesal sebab apa? Menyesal sebab tidak balas dia punya kejian. Itu cara menyesal. Tapi kalau kita bercakap, akan banyak perkara yang akan kita sesali. Menyesal sebab bercakap lah, menyesal sebab kena hina lah, menyesal sebab kena kecam lah, menyesal sebab kena hisap lah. Faham ni? Akan banyak penyesalan sebab dia berkata-kata. Wa mimma yazidu fir rizqi ayyagula kulla yawmin ba'da inshigagil fajri illa waqti salati subhanallahil azimi subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marratin wa ayyagula la ilaha illallah al malikul haqqul mubin kulla yawmin sabahan wa masaan mi'ata marratin. Okey, antara zikir-zikir yang dapat menambahkan rezeki. Okey? Untuk mendapatkan rezeki Allah bagi, ya, bukan rezeki yang ini. Ini siapa pun nak mau ni. Faham, rezeki nikmat lah tu maksud dia. Apa maksudnya tu? Di antara perkara yang menambahkan rezeki ialah selepas terbit fajar sampai masuk waktu subuh. Sampai selepas terbit fajar shadiq sampailah masuk waktu subuh. Secara rutin membaca apa? Subhanallahal azim, subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? 100 kali. Dan ada juga yang mengatakan bacalah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Ya nak. Setiap pagi 100 kali pagi dan juga petang. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali pagi dan juga petang. Dia tengok muka si alim ni, itulah dia menangis, musuh dia. Baca Aisyah, baca ni nak, al'anuka bila'natillah. Itu doa tengok jin tu. Faham? Doa tengok syaitan. Baca. Jangan tengok dia nak. Tengok muka Abi. Habislah. Lagi teruk. Okey. Wa ayyagula ba'da salatil fajri kulla yawmin alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah 33 marratan wa ba'da salatil maghrib aidan wa yastaghfirullahu ta'ala 70 marratan ba'da salatil fajri wa yaghfiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia kata apa?
Setiap hari selepas solat subuh Razlan, maka hendaklah membaca Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah 33 kali. Begitu juga dengan selepas maghrib, baca juga yang sama. Okey? Kemudian ditambah apa? Membaca istighfar 70 kali selepas solat subuh dan banyakkan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa yaqulu yaumul jumu'ati 70 marrah. Ini baca setiap hari Jumaat 70 marrah, 70 kali. Apa? Allahumma agnini bihalalik an haramika wa kufini bifadlika an siwaka. Kenapa saya? Kenapa? Oh lala. Okey, pada hari Jumaat hendaklah baca 70 kali. Apa dia? Ya Allahumma agnini bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakanlah aku dengan perkara yang halal daripada dan hindarkanlah daripada yang haram. Waqfini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan anugerah darimu bukan daripada yang lain. Maksudnya apa? Berikanlah aku ya Allah anugerah yang langsung daripada kau, bukan dengan perantaraan orang lain. Wah, paham nih? Nah, itu di antara doa dia. Wallahu a'lam. Jadi esok insya-Allah kita sambung nih, dan insya-Allah kita akan khatam kita punya pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa du'a ila al huda wa da'wa 'ala al khair والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hada wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.